Selamat datang ke saluran Wajah Dunia. Di ruang ini, kita akan mengupas pelbagai kisah, keajaiban, dan sisi unik dari seluruh pelosok bumi. Pada episode kali ini, mari kita bersama-sama menerokai sebuah destinasi yang sungguh menakjubkan. Hanya sedikit tempat di bumi yang seliar, sekaya, dan semisteri Kongo. Tetapi Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Republik Demokratik Kongo, DRC, dan Republik Kongo adalah negara yang sama sekali berbeza. Dengan populasi sekitar 115 juta orang, DRC adalah negara kedua terbesar di Afrika. Kawasan ini adalah kira-kira 2,5 kali ganda lebih besar daripada Texas. Dan DRC lebih besar daripada gabungan kesemua negara anggota Kesatuan Eropa. Tetapi, jangan keliru dengan nama Kongo. Hakikatnya, terdapat dua negara dengan nama yang serupa, tetapi mereka agak berbeza. DRC, yang sering dirujuk sebagai Kongo Kinshasa, mempunyai ibu kotanya di Kinshasa, tepat di seberang Sungai Kongo. Anda akan menemui Republik Kongo, atau Kongo Brazzaville, dengan ibu kotanya di Brazzaville. Inilah bahagian luar biasa yang akan memukau minda Anda. Kedua-dua ibu kota ini adalah yang paling dekat di dunia. Jaraknya hanya 1 batu, dipisahkan oleh Sungai Kongo yang perkasa. Secara harfiahnya, Anda boleh berjalan kaki dari Kinshasa ke Brazzaville dalam masa hanya 15 minit jika terdapat jambatan yang menghubungkan kedua-duanya. Komen di bawah dari mana asal Anda, dan mari kita melangkah ke dunia orang Mongbetu bersama-sama. Di timur Laut Kongo, orang Mongbetu mengamalkan sesuatu yang dipanggil lipombo, sebuah tradisi di mana kepala bayi dibalut dengan ketat menggunakan kain untuk mencipta tengkorak yang memanjang. Bagi kelas pemerintah, kepala yang panjang merupakan simbol status yang tertinggi, mewakili keagungan, kecantikan, kuasa, dan kecerdasan yang lebih tinggi. Tengkorak yang memanjang sangat dihargai, sehingga ia menjadi ciri penentu bagi golongan bangsawan. Ketika penjelajah Eropa pertama kali bertemu dengan orang Mongbetu pada abad ke-19, mereka berasa takjub dengan bentuk kepala yang unik ini, yang seolah-olah bukan dari dunia ini. Amalan ini perlu dimulakan apabila bayi baru berusia beberapa hari, membentuk tengkorak secara beransur-ansur seiring dengan tumbesarannya. Hari ini, tradisi ini sebahagian besarnya telah hilang, tetapi gambar-gambar bersejarah dan artifak masih mempamerkan aspek luar biasa warisan budaya Kongo ini. Adakah Anda akan percaya jika saya memberitahu Anda bahawa di suatu tempat jauh di dalam hutan hujan tropika, puak pikni, termasuk muti, Aka, dan FA, purata ketinggiannya hanyalah 4 kaki 9 inci. Susuk tubuh unik orang Pygmy ini dijelaskan oleh persekitaran tempat tinggal mereka, yang mempunyai tahap cahaya yang rendah di dalam hutan tebal, lalu membawa kepada kekurangan vitamin D dan mengehatkan penyerapan kalsium dari diet mereka. Selain itu, kandungan kalsium dalam makanan mereka juga sangat rendah. Tetapi inilah perkara yang benar-benar menakjubkan tentang komuniti ini. Puak Pygmy sebenarnya merupakan pemburu yang cemerlang dengan pendengaran yang sangat tajam serta deria bau yang melangkaui apa yang kebanyakan orang boleh bayangkan. Orang Pygmy hidup dalam kumpulan keluarga kecil. Setiap satunya terdiri daripada kira-kira 10 isi rumah. Rumah mereka adalah pondok rumput sementara yang dibina dalam bulatan dengan rumah ketua, dan ketua-ketua puak diletakkan secara strategik di tengah-tengah. Satu ciri yang sangat luar biasa yang akan mengejutkan Anda ialah mereka mencapai akil balik dengan sangat awal. Menjelang usia 8 atau 9 tahun, mereka sudah matang secara fisiologi. Walau bagaimanapun, orang Pygmy sentiasa berpegang pada monogami dan mengekalkan pembahagian kerja yang sangat adil, di mana mereka yang menyumbang lebih banyak kepada komuniti akan menerima lebih banyak, dan mereka yang menyumbang kurang akan menerima kurang. Ini mewujudkan satu sistem sosial yang sangat seimbang. Jika Anda mendapati orang-orang kecil ini menarik, tinggalkan nombor 2 di ruangan komen di bawah. Di wilayah tertentu di Kongo, wujud satu norma sosial yang luar biasa, di mana jika seorang lelaki memutuskan untuk berkahwin dengan anak kembar, dia seringkali dijangka akan mengahwini kedua-dua saudara kembar seiras tersebut, bagi mengekalkan ikatan suci antara mereka.
ini bukan sekadar cadangan. Ia adalah satu kepercayaan budaya yang dipegang teguh tentang pemeliharaan hubungan rohani antara pasangan kembar. Coba bayangkan ini sejenak. Ia boleh bermaksud memiliki 2 atau mungkin 3 orang istri yang semuanya berkongsi wajah yang sama persis. Adakah Anda fikir Anda benar-benar dapat membezakan mereka? Tetapi itu bukanlah satu-satunya tradisi perkahwinan yang mengejutkan. Satu lagi adat yang memukau fikiran di majlis perkahwinan Kongo ialah tiada siapa yang dibenarkan ketawa. Anda mendengarnya dengan betul. Sementara perkahwinan di kebanyakan negara dipenuhi dengan ketawa dan perayaan yang menggembirakan, perkahwinan di Kongo ditandai dengan kesunyian yang penuh rasa hormat sebagai tanda penghormatan terhadap upacara tradisional. Para tetamu diminta untuk kekal diam, memberi tumpuan sepenuhnya untuk memberkati pengantin baru dan merenungkan tanggung jawab serta kewajiban serius yang datang bersama perkahwinan. Fakta kelima, kami adalah sangat luar biasa, sehingga kan ia kedengaran seperti fiction, tetapi ia benar-benar nyata. Manakala seluruh dunia menyambut tahun baru setiap bulan Januari, Kinshasa mempunyai tradisi di mana tahun baru yang sebenar hanya diraihkan sekali setiap 50 tahun. Apabila tahun istimewa ini akhirnya tiba, sambutannya sangat epik, sehingga ia merangkumi jamuan yang berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. Persiapan untuk sambutan mega ini bermula bertahun-tahun lebih awal, dengan keluarga-keluarga menyimpan wang dan sumber daya khusus untuk acara yang luar biasa ini. Apabila tahun baru 50 tahun ini akhirnya tiba, seluruh bandar berubah menjadi tapak festival, di mana kehidupan biasa pada asasnya terhenti selama berbulan-bulan, kerana orang ramai terlibat dalam sambutan yang berterusan, penceritaan, dan pengikatan komuniti. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda tentang Sapur, ahli kepada masyarakat pencipta suasana, dan orang-orang elegan yang dikenali sebagai La Sape yang memakai sut berjenama bernilai $10.000 untuk berjalan melintasi kawasan-kawasan setinggan di Kinshasa. Bagi mereka, fashion adalah satu protes tanpa keganasan dan satu cara untuk mengatasi kemiskinan melalui maruah dan gaya. Pergerakan Sapur muncul pada tahun 1920-an sewaktu kemuncak zaman penjajahan sebagai satu bentuk penjajaan visual. Dengan mengadaptasi jahitan elegan penindas Prancis dan Belgium mereka, penduduk Kongo menggunakan tubuh mereka sebagai tapak pembebasan, menegaskan maruah yang coba dinafikan oleh sistem penjajah terhadap mereka. Penentangan ini berterusan semasa era Mobutu, apabila sut barat sebenarnya diharamkan bagi menggalakkan pemakaian pakaian tradisional. Golongan Sapper menentang langkah autoritarian ini dengan terus memakai fashion Eropah, mengubah pakaian mereka menjadi protes politik yang senyap tetapi berkuasa. Sapologi yang sebenar mengintegrasikan 3 dimensi: kerohanian, kebendaan, dan kesenian. Terpusat kepada pergerakan ini ialah kod kehormatan yang ketat yang melarang keganasan, kata-kata kesat, dan sebarang kelakuan yang tidak sopan. Di sebuah negara yang telah sinonim dengan konflik, Sapper berdiri sebagai suar pasifisme, terlibat dalam pertarungan tanpa belas kasihan, di mana satu-satunya senjata yang digunakan ialah cita rasa yang baik dan keberanian. Fakta luar biasa kami yang ketujuh akan mengubah cara Anda berpikir tentang masakan. Lupakan periuk dan kuali, kerana masakan tradisional Kongo melibatkan sesuatu yang dipanggil liboke, seni memasak menggunakan daun pisang. Teknik kuno ini melibatkan pembalutan ikan atau daging dalam daun pisang dan mengukusnya untuk mencipta rasa kebumian yang tersendiri yang amat mendasar kepada diet tempatan. Daun pisang bukan sekadar bekas. Ia adalah penambah rasa yang menyerap masuk nota botani halus ke dalam makanan, yang mana Anda langsung tidak boleh menirunya dengan alat memasak moden. Keluarga akan berkumpul untuk menyediakan liboke bersama-sama, dengan setiap orang mempunyai peranan khusus dalam proses pembalutan. Teknik ini memerlukan kemahiran yang luar biasa untuk memastikan daun dilipat dengan sempurna bagi memerangkap wap sambil mengelakkan sebarang kebocoran. Apabila Anda membuka liboke yang disediakan dengan sempurna,
Aroma yang keluar adalah tidak seperti apa-apa yang pernah Anda alami. Gabungan minyak semula jadi dari daun pisang, protein yang dimasak dengan uap, dan rempah ratus tradisional mencipta satu pengalaman deria yang telah diwarisi sejak turun-temurun tanpa terkira. Meskipun Kongo merupakan rumah kepada beberapa urat emas terbesar di dunia dan menjadi nadi penting bagi ekonomi global melalui mineral seperti kobalt dan kolan, memakai barang kemas emas adalah pantang larang yang ketat bagi ahli suku pedalaman tertentu. Dalam budaya-budaya ini, mempamerkan kekayaan mineral pada tubuh dilihat sebagai satu jemputan kepada nasib malang dari segi rohani atau fisikal. Pantang larang itu bukan sekadar khurafat. Ia berakar umbi secara mendalam dalam kepercayaan rohani tentang hubungan antara manusia dan bumi. Komuniti ini percaya bahawa mineral harus kekal berada di dalam tanah di mana ia tergolong, dan mengekstraknya untuk perhiasan pribadi akan mengganggu keseimbangan semula jadi serta mengundang malapetaka. Kebijaksanaan tradisional ini amat bertentangan dengan kebuluran global terhadap mineral Kongo yang menjana kuasa telepon pintar dan kendaraan elektrik kita. Fakta ke-9. Kami mendedahkan undang-undang terpenting yang tidak wujud secara rasmi. Setiap orang Kongo tahu akan artikel 15 perlembagaan yang tidak bertulis, yang secara ringkasnya menyatakan "Dû-vous, débrouillez-vous", bermaksud berusahalah untuk diri sendiri. Artikel 15 muncul semasa era Theo ketika negara mula menarik diri daripada menyediakan perkhidmatan asas seperti pendidikan, penjagaan kesihatan, dan infrastruktur. Selama beberapa dekad, konsep ini berkembang daripada satu mekanisme daya tindak menjadi satu falsafah budaya yang canggih tentang kelangsungan hidup dan kreativiti. Ia telah membolehkan orang ramai menjadi apa yang mereka panggil pemangsa kecil, petty predator, yang mengukir ruang kuasa dalam konteks di mana perbezaan antara kesahan dan ketidaksahan telah hilang segala maknanya. Falsafah ini telah mencipta inovasi-inovasi yang luar biasa. Sebagai contoh, terdapat usahawan yang dipanggil charges, pengecas, yang menyambung masuk ke lampu jalan yang rosak untuk mengecas telefon bimbit dengan bayaran tertentu, mengubah infrastruktur yang rosak menjadi peluang perniagaan. Orang ramai mencipta pekerjaan mereka sendiri, mewujudkan penyelesaian mereka sendiri dan membina rangkaian sokongan mereka sendiri kerana artikel 15 mengajar bahawa menunggu bantuan daripada sumber rasmi adalah sia-sia. Untuk mengelakkan rasuah dalam kalangan pegawai polis, manusia yang sering mengikuti artikel 15 dengan meminta rasuah, Kinshasa telah memasang robot aluminium berkuasa solar setinggi 8 kaki untuk mengarahkan lalu lintas. Pegawai mekanikal ini mempunyai kamera definisi tinggi pada mata mereka dan secara amnya lebih dihormati berbanding rakan sejawatan manusia mereka. Pegawai polis robot ini mempunyai berat 250 kg dan dilengkapi dengan kamera yang menghantar video langsung ke pusat arahan polis berpusat. Sementara pegawai polis manusia mungkin tergoda untuk meminta duit poket atau mencetuskan kerumitan kepada pemandu, robot-robot ini sekadar melakukan tugas mereka tanpa sebarang agenda pribadi. Robot-robot ini telah menjadi simbol harapan untuk pihak berkuasa yang objektif dan tidak berat sebelah di sebuah bandar di mana pegawai manusia sering dikaitkan dengan rasuah dan pemangsaan. Artikel 15. Rakyat sebenarnya lebih suka berinteraksi dengan pegawai mekanikal ini kerana mereka tahu dengan tepat apa yang bakal dijangkakan. Tiada agenda tersembunyi, tiada permintaan rasuah, dan tiada kerumitan yang berdasarkan hubungan pribadi. Fakta ke-11. Kami mendedahkan sumber berita yang paling dipercayai di Kongo. Dan ia bukanlah seperti yang anda jangkakan. Radio Trotoar, yang diterjemahkan sebagai Radio Kaki Lima, ialah sebuah rangkaian berita lisan tidak rasmi yang beroperasi di jalan-jalan, bas, dan pasar di Kinshasa. Ini bukanlah semata-mata gosip. Ia adalah sistem maklumat yang canggih yang sering terbukti lebih boleh dipercayai daripada media rasmi. Radio Trotoar berkembang pesat khususnya apabila sesuatu acara itu penting dan berita rasmi adalah kurang atau kabur, lantas memberikan kata sepakat populer
yang langsung tidak dapat disediakan oleh ahbar-ahbar kerajaan. Inilah bahagian yang paling luar biasa. Kabar angin tersebar begitu pantas dan dengan persetujuan yang begitu bulat, sehingga penafian kerajaan sering dilihat sebagai bukti bahwa kabar angin itu adalah 100% benar. Bagi rakyat Kongo, negara pada asasnya tidak boleh dipercayai. Jadi, cakap-cakap mulut diberikan kredibiliti yang jauh lebih tinggi berbanding sumber rasmi. Satu contoh yang sempurna berlaku pada tahun 2012, apabila kabar angin tentang Mami Wata atau ikan duyung tersebar melalui telefon bimbit. Ketika buruh Cina sedang memasang kabel gentian optik di bawah air di Sungai Kongo untuk memodernkan internet negara itu, kabar angin tersebar bahwa mereka telah menangkap seekor ikan duyung. Ikan duyung digital ini digambarkan sebagai makhluk laut yang pelik dan mengerikan, mewakili kebimbangan yang mendalam terhadap pengaruh asing dan pemodenan yang pesat. Pengebumian di Kongo yang dipanggil Matanga adalah acara sosial besar-besaran yang boleh berlangsung selama 3 hari penuh, menampilkan pelawak pentas, stand-up comedian, profesional, yang memberitahu jenaka secara khusus untuk mengalihkan perhatian para pelayat daripada kesedihan mereka. Tradisi Matanga mengiktiraf bahwa kesedihan adalah pengalaman masyarakat yang memerlukan pemprosesan kolektif. Daripada membiarkan orang ramai bersendirian dengan kesedihan mereka, masyarakat berkumpul bersama untuk berkongsi cerita, ketawa dan kenangan yang meraihkan kehidupan si mati. Pelawak profesional diupah bukan untuk memperkecilkan tentang kematian, tetapi untuk mengingatkan semua orang bahawa kehidupan masih diteruskan, serta kegembiraan dan kesedihan boleh wujud bersama. Sambutan selama 3 hari ini menjadi paparan perpaduan masyarakat yang luar biasa, dengan ratusan orang yang menyumbang makanan, musik, dan sokongan emosi. Para pelawak sangat mahir dalam membaca suasana, tahu dengan tepat bila masanya untuk memberikan keceriaan, dan bila untuk membenarkan saat-saat renungan dan air mata. Komo adalah satu-satunya tempat di bumi di mana Anda boleh melawat tempat perlindungan untuk bonobo, saudara genetik manusia yang paling rapat yang terkenal dengan masyarakat matriarki. Mereka yang damai. Primata yang luar biasa ini berkongsi 98,7% DNA mereka dengan manusia, menjadikan mereka lebih rapat secara genetik dengan kita berbanding simpanzi. Apa yang menjadikan bonobo benar-benar luar biasa ialah pendekatan mereka terhadap penyelesaian konflik. Alih-alih menggunakan keganasan, mereka menggunakan kasih sayang dan ikatan sosial untuk menyelesaikan pertikaian. Masyarakat mereka diketuai oleh betina, dan mereka mempamerkan tahap empati, kerjasama, dan kecerdasan emosi yang mencerminkan aspek terbaik dalam tingkah laku manusia. Pusat Perlindungan Bonobo di Kongo menyediakan jendela unik ke dalam sejarah evolusi kita sendiri. Penyelidik yang mengkaji primata ini telah menemui tingkah laku yang mencabar pemahaman kita tentang apa yang menjadikan manusia unik. Bonobo menggunakan alat, mempamerkan kesedaran diri, menunjukkan belas kasihan kepada yang lain, dan malah mempamerkan apa yang kelihatan seperti satu rasa keadilan dan kesaksamaan. Anda mungkin berpikir, Paris adalah bandar penutur bahasa Prancis terbesar di dunia. Tetapi Kinshasa secara rasminya telah mengatasi ibu kota Prancis itu dari segi populasi, menjadikan Kongo sebagai pusat dunia frankofon berbahasa Prancis. Dengan lebih daripada 15 juta orang, Kinshasa bukan sahaja lebih besar daripada Paris, tetapi ia juga mewakili masa depan bahasa Prancis. Peralihan demografi ini mempunyai implikasi budaya yang mendalam. Bahasa Prancis yang dituturkan di Kinshasa sedang berkembang, menggabungkan bahasa tempatan seperti Lingala, dan mencipta ungkapan baharu yang mencerminkan realiti rakyat Kongo. Kreativiti linguistik ini adalah sebahagian daripada falsafah artikel 15 yang lebih luas, di mana orang ramai menyesuaikan diri dan mengubah suai hatta bahasa sekalipun untuk memenuhi keperluan mereka. Bandar ini telah menjadi pusat budaya frankofon yang meriah, yang menghasilkan musik, sastra, dan seni yang mempengaruhi komuniti berbahasa Prancis di seluruh Afrika, Karibian, dan juga Prancis itu sendiri.
Fakta luar biasa terakhir. Kami meraihkan jiwa budaya Kongo. Republik Demokratik Kongo terkenal di seluruh dunia dengan musik, dan tiada apa yang dapat meluahkannya dengan lebih baik daripada rumba Kongo. Sering digambarkan sebagai degupan jantung negara. Genre muzik ini menjalin masuk ke dalam setiap aspek kehidupan, memainkan peranan utama dalam semua perayaan, dari majlis perkahwinan hinggalah ke pengebumian, mahupun ke perhimpunan harian. Walaupun anda mungkin tidak mengenali ramai penyanyi atau pemuzik Kongo berdasarkan nama, pengaruh rumba Kongo telah merentasi sempadan negara ini, tersebar ke seluruh Afrika Barat yang berbahasa Prancis, Karibian, Amerika Utara, dan malah Prancis. Salah satu aspek paling menarik dalam muzik Kongo ialah fleksibiliti artisnya. Apabila mereka bertukar dengan lancar antara bahasa seperti Prancis, Inggeris, Swahili, Lingala, dan Kikongo, kadang-kadang dalam sebuah lagu yang sama. Bagi penduduk Kongo, muzik bukanlah sekadar hiburan. Ia adalah satu cara hidup yang terjalin dengan identiti budaya mereka. Di Kinshasa, bunyi rumba memenuhi jalan-jalan, dan bukanlah satu perkara yang luar biasa untuk menemui adegan spontan orang ramai menari dan meraihkan bersama-sama. Musik ini berfungsi sebagai bahasa universal yang menyatukan orang ramai tanpa mengira latar belakang suku kaum, status ekonomi, atau kepercayaan politik mereka. Seperti yang Anda dapat lihat, Republik Demokratik Kongo adalah jauh lebih hebat daripada naratif konflik dan kemiskinan yang sering digambarkan di media antarabangsa. Ia adalah sebuah negara dengan inovasi yang luar biasa, di mana rakyatnya telah mencipta sistem kelangsungan hidup, semi, dan komuniti yang canggih yang berhak mendapat pengiktirafan dan rasa hormat. Daripada golongan saper elegan yang mengubah fashion menjadi protes yang damai, kepada pegawai polis robot yang mewakili harapan untuk pihak berkuasa yang objektif, hinggalah kepada rangkaian maklumat bawah tanah yang beroperasi dengan lebih cekap berbanding media rasmi. Kongo mempamerkan kapasiti manusia yang luar biasa untuk penyesuaian dan kreativiti. Ke-15 fakta yang memukau fikiran ini mendedahkan sebuah negara di mana tradisi kuno wujud bersama dengan penyelesaian termaju, di mana rakyatnya telah menguasai seni kelangsungan hidup sambil mengekalkan maruah, gaya, dan ikatan komuniti yang boleh membuatkan banyak negara maju berasa malu. Rakyat Kongo telah mencipta sebuah masyarakat berfungsi yang bertenaga dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh institusi formal, membuktikan bahawa kepintaran dan ketahanan manusia boleh berkembang walaupun dalam keadaan yang paling mencabar. Jika anda telah sampai ke tahap ini, kami sangat gembira mengetahui anda seronok menemui rahsia-rahsia Kongo yang luar biasa ini. Fakta manakah yang paling mengejutkan anda? Pernahkah anda mendengar tentang pergerakan saper atau artikel 15 sebelum ini? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen di bawah dan beritahu kami negara mana lagi yang anda ingin kami teroka seterusnya. Kami sentiasa menantikan maklum balas anda. Dan jangan lupa untuk menekan butang langgan, hidupkan loceng notifikasi agar kita dapat berjumpa lagi dalam video Wajah Dunia yang seterusnya. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama kami hari ini. Kami harap anda menikmatinya. Sokongan anda amat bermakna buat kami. Semoga anda sentiasa maju jaya. Terima kasih banyak kerana menonton. Jika anda mempunyai sebarang pendapat atau cerita untuk dikongsi, tinggalkan komen di bawah. Berikan kami like jika anda rasa video ini bermanfaat dan pastikan anda melanggan supaya tidak terlepas maklumat menarik. Kita di saluran Wajah Dunia akan berjumpa lagi dengan anda dalam masa terdekat. Jaga diri dan kekal selamat.